ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insyaAllah kita baca kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan sama baca semula lepas raya insyaAllah. Malam ni yang pilih satu topik tajuk berkenaan dengan rahsia-rahsia dan hikmah daripada amalan-amalan haji, yang mana kita tahu hari ini merupakan hari wukuf di Arafah. Seluruh kaum muslimin berhimpun untuk mengerjakan atau menyempurnakan ibadah haji mereka, yang mana wukuf merupakan rukun yang paling utama sekali dalam melakukan ibadah haji. Dia biasanya ibadah haji ni akan disentuh sama ada dalam khutbah Jumaat ataupun disentuh dalam khutbah raya lah. Tapi oleh kerana khutbah Jumaat tu atau khutbah raya ringkas sahaja, jadi dia sebut lebih kurang lah kepada kita berkenaan dengan ibadah haji kan. Jadi tajuk malam ini khusus kepada hikmah ataupun rahsia kan. Dia sebenarnya semua sekali ibadat yang Tuhan syariatkan kepada kita, baik sembahyang, zakat, sedekah, puasa, semua sekali itu ada faedah, ada manfaat, ada maslahat, ada hikmah, ada rahsia. Ya, kadang-kadang orang tidak ambil tahu lah. Jadi dengan kita tahu rahsia dan hikmah ni, barulah kita melakukan ibadah dengan jeliga, dengan kita faham dan kita tahu sebab apa Allah Ta'ala perintah ke kita. Disebut dalam mukadimah ni, dia kata haji ni bermula awal sehingga akhir. Setiap langkah-langkah ibadah haji ni penuh dengan ibadat dan kedudukan manusia ni yang berasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kekuasaan Allah. Dan kita boleh nampaklah hikmah ni dan rahsia ni kepada orang yang berfikir, orang yang merenung, dan ini merupakan peringatan kepada mereka dan pengajaran kepada mereka. Kadang-kadang ni kita buat ibadat ni gitu jelah, tanpa kita berfikir tentang rahsianya dan sebab apa Tuhan perintahkan. Kemudian sini dia perincikan satu persatu tentang hikmah ibadah haji. Yang pertamanya, rukun haji yang paling utamanya ialah ihram. Apakah hikmah ihram? Ihram ni maksud dia nya, bila kita nak memulakan ibadah haji, kita disuruh supaya berihram dengan kita mandi, kita tukar pakaian, pakai kain ihram. Kemudian kita tidak menjauhi daripada larangan-larangan ketika ihram, memakai bau-bauan, menggunting rambut ataupun menggugurkan bulu-bulu ada tubuh badan kita. Kemudian menjauhi isteri kita daripada menidurinya. Itu ihram. Jadi ihram ni perlu dilakukan di mana miqat. Orang Madinah mana miqat dia, orang Iraq mana, orang Mesir mana dah. Jadi bermula di miqat tu, orang yang nak mengerjakan ibadah haji atau umrah, dia akan ihram. Jadi apakah rahsia ihram? Kata dia dalam ihram zahir nampak kesamarataan di kalangan kaum muslimin, sama ada mereka di kalangan pemerintah ataupun rakyat biasa, sama ada orang yang kaya mewah ataupun orang yang miskin, sama ada orang yang masyhur ke orang tak masyhur ke, serupa berlaku Jadi pemandangan atau fenomena kaum orang yang melakukan haji ni dalam keadaan pakaian yang sama Mereka memakai kain ihram belaka, tak kira lah macam mana kat depa sekalipun,
Ini menunjukkan bahawasanya keadaan manusia akan dibangkit kepada hari kiamat nanti dah. Maksudnya manusia akan dibangkit kepada kiamat nanti ni sama berlaku dah. Tak ada kata pakai kut ke, pakai jubah ke, pakai baju Melayu ke, tak, semua serupa berlaku dah. Nabi sebut dalam hadis, semua manusia ni bangkit dalam keadaan tak ada pakaian, tak ada alas kaki, tak ada penutup kaki, tak ada berlaku dah. Bahkan hak sunat tu dia tak sunat semula dah. Sampai Aisyah tanya kan, tak malu ke seseorang terhadap orang lain wahai Rasulullah dah. Nabi kata seseorang itu sibuk dengan diri masing-masing dah. Jadi sininya pertama sekali menampakkan, menzahirkan kebersamaan, kesamarataan manusia. Yang keduanya keadaan manusia pada hari kiamat nanti dah. So yang keduanya, yang ketiganya, hikmah ihram juga disebut sini. Wa yakshif anna ad-dunya az-zailah la yaliku an tusrafu mafatinuha al-aqil al-mu'min al-istidad ala lahad al-baqiyah. Dan daripada ibadat ihram ni kita kena faham bahawasanya ibadat ihram ni menyingkap kepada kita bahawasanya dunia sementara ni tidak sepatutnya memalingkan kita daripada bersiap sedia untuk menghadapi akhirat. Sebab tu bila orang nak ihram dia tinggal belakang dah. Semua pakaian-pakaian hak comel, hak mahal, bau-bau isteri dia, isteri muda ke, isteri dia nombor 2 ke, dah. Semua tanah air semua tinggal belakang. Jadi ihram ni menunjukkan bahawasanya tak sepatutnya dunia hak sementara ni memalingkan kita daripada bersiap sedia untuk menghadapi akhirat dah. Dan dalam ihram ni kita kena pecah belakang pakaian-pakaian yang berjahit dah. Jubah ke, baju Melayu ke, kain sarung ke, seluar selek ke, seluar jeans ke, pakai piyah sokok, kena pecah belakang dah. Hak boleh pakainya ke apa dia? Boleh pakainya kain sarung. Dah, kain ihram. Pakai sarung kilah bawah so, kamu boleh balut tubuh so dah. Dua tu yang boleh. Apa hikmah dia? Hikmah dia ialah kita kena tinggalkan semua hawa nafsu dan semua perkara-perkara lain demi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tu hikmah dia dah. Sebagaimana ihram kita tinggal belakang pakaian-pakaian kita, dah, kasut kita, tai kita semua sekali, kita pakai pakaian tu haruskan saja tu Nabi syariatkan saja, maka begitu juga kita tinggal sekejap hawa nafsu, kemudian kita wakafkan, kita beri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hikmah al-ihram. Sebab tu dalam ihram ni benda harus jadi tak harus. Dah. Sebelum ni kita diharuskan berburu, diharuskan memakai pakaian yang berjahit, pakai bau-bau berkahwin dan sebagainya dah. Tapi bila kada ihram kita diminta sekejap, sabar sekejap, dan kita dilarang melakukan perkara-perkara tersebut dah. Itu yang pertama dah, hikmah al-ihram dah. Yang kedua dah, dalam ibadah haji ni dan umrah ni ada talbiyah. Talbiyah ni ucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik dah. Bila ucapkan talbiyah, ucapkan talbiyah sebenarnya mengandungi perkataan-perkataan zikir-zikir yang mana menjadi simbolik kita menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Labbaik Allahumma labbaik, wahai Allah aku menyahut seruan kamu. Labbaik la syarika lak labbaik, kita mentauhidkan Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Kita mengakui segala nikmat, kerajaan, kekuasaan hanya milik Allah Taala sahaja. Maksudnya perkataan kita dan jiwa raga kita, hati kita hanyalah membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kata dia dalam talbiyah ni mengandungi ijabah nida Allah Azza wa Jalla. Kita menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita harap, maka harapkanlah supaya sahutan kita ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dah. Kita bimbangnya, kita kata labbaik Allahumma labbaik, tapi Tuhan kata la labbaika wala sa'daika. Tuhan tak terima labbaik kamu, Tuhan tak terima sa'daik kamu. Itu tersedihnya.
Jadi kita harap-harap ke supaya Tuhan terima talbiyah kita, zikir kita, doa kita dah. Apa dia sahut kita Tuhan terima dah. Tu. Oleh sebab tu jadilah kamu antara orang yang mengharapkan dan orang yang rasa takut dah. Kalau ada dua sifat dah. Harap dia takut. Harap Tuhan terima amalan kita, zikir kita, dia takut Tuhan tolak dan Tuhan tak terima dah. Tu. Sebab ibadah haji pun ada Tuhan tak terima. Dalam hadis jelas Nabi sebut. Dalam hadis Nabi sebut jelas. Ada orang pergi Mekah dalam keadaan tubuh dia debu, rambut dia gosek dah. Dia angkat tangan depan Kaabah dah. Ya Allah, tapi Tuhan tak terima. Fa anna yustajabu lahu dah. Wa makaluhu haram, wa masya'ruhu haram. Wa masabu haram, wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu lahu. Nabi kata dia mari jauh. Dah. Debu gosek dah. Dia doa dengan Tuhan, ya Allah. Tapi Tuhan tak terima. Tuhan mau mana je, makan minum dia tidak halal. Dah, pakaian dia tidak halal. Dan dia membesar. Dia kata dengan rezeki tidak halal dah. Fa anna yustajabu lahu. Macam mana Tuhan nak makbul doa dia dah? Sebab itulah syarat utama nak buat haji ni pastikan sumber duit yang kita guna ke sumber yang halal dah. Jangan sekali-kali kita gunakan duit yang haram untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dah. Dia dalam ucapan talbiyah juga kita berlepas diri daripada kekuatan dan upaya kita dah. Kita hanya serah ke, hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Itu hikmah talbiyah dah. Yang pertama menyahut seruan Allah dalam keadaan takut, dalam keadaan harap. Yang keduanya ialah kita berlepas diri daripada semua kekuatan, semua tenaga, semua kebolehan. Kita hanya bergantung, berharap padanya sahaja. Kata dia, waktu kita mengucapkan talbiyah dengan suara yang kuat, dengan suara yang keras, suara yang tinggi, hendaklah kita ingat kita menyahut seruan Allah, wa adzin fin nasi bil hajj. Dalam surah Al-Hajj Tuhan perintahkan istiharlah, umumkanlah dah. Serulah manusia supaya melakukan haji dah. Jadi kita menyahut dengan suara yang keras dan suara yang tinggi dah. Dia sebenarnya talbiyah ni juga antara hikmah dia nya manusia akan menyahut seruan Allah Ta'ala. Seruan apa dia? Seruan pada hari ditiup sangkakala. Dah. Pada hari malaikat Israfil akan tiup sangkakala, maka waktu tu manusia di kubur mereka akan menyahut. Dia akan bangkit daripada kubur mereka masing-masing. Dia menuju ke tempat yang sama di pada mahsyar. Maka begitulah ucapan talbiyah ni sebagaimana sahutan manusia terhadap panggilan ataupun tiupan sangkakala dah. Mereka akan bangkit daripada kubur dah. Dan mereka akan bertegak-tegak dan bergebu-gebu dah untuk menuju ke satu tempat menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala dah. Jadi seruan talbiyah ni sebenarnya simbolik pada seruan ataupun jawapan kita pada hari kiamat nanti pada panggilan Israfil. So yang keduanya ialah talbiyah juga, iaitu penyaksian kita meninggalkan hawa nafsu dan kita hanya akan mematuhi Allah dan mematuhi perintah-perintahnya sahaja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sebab itulah orang yang duduk di di Arafah pada hari ini, dia start pukul 5 tak? Pukul 5 tak dia start wukuf kan? Dia wukuf tengah hari kan? Pukul 12. Pukul 5 tak dia lah. Sehingga malam ni lah. Dia wukuf kalau ikut sunnah Nabi ni, Nabi wukuf selepas gelincir matahari. Sebelum zuhur Nabi sapa di mana? Di Arafah. Nabi duduk Nabi khutbah. Kemudian Nabi semaya zuhur. Kemudian masing-masing duduk tempat masing-masing lah, berdoa, berzikir sehingga tenggelam matahari. Lepas tenggelam matahari,
Mereka akan bergerak pula ke Muzdalifah. Jadi itu hikmah amalan haji yang kedua, iaitu talbiyah. Yang pertama ihram, yang kedua talbiyah. Yang ketiga, hikmah amalan haji juga, iaitu tawaf. Apakah hikmah tawaf? Sebab orang siapa awal dia tawaf dulu, baru siapa lewat tu dia rukuk dulu Jadi apakah hikmah tawaf? Antara rukun haji dan umrah juga ialah melakukan tawaf. Tawaf ni kalau orang umrah ni sekali tawafnya. Tawaf tu lah tawaf kudum, tawaf tu lah tawaf umrahnya. Sekali tu wajibnya. Kalau selagi kan tawaf widak selagi cumanya tawaf widak dalam umrah khilaf ulama wajib ke tidak. Tapi kalau haji tawaf kudum tawaf rukun pula, kemudian akhir sekali tawaf tawaf widak lah. Kemudian di sana ada tawaf lah. Tawaf kan nazar atau tawaf sunat kau Jadi tawaf ni wajib dilakukan oleh orang yang mengerjakan umrah ataupun haji. Kalau orang umrah sekali saja, kalau orang haji tengoklah dia mari awal kudum sekali, rukun sekali, kemudian widak 3 kali Kata dia yang bagi an yuhdira fi qalbihi al-azim at-ta'zim wal khauf wal raja' wal mahabbah. Hendaklah ketika seseorang itu tawaf Kaabah, menghadirkan hati dia rasa kebesaran, takut dan harap dan cinta sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah orang yang tawaf ni, kelakuan mereka, perbuatan mereka macam malaikat pada Tuhan sebut dalam akhir surah Zumar, Tuhan sebut malaikat ni tawaf di Baitul Izzah Sidratul Muntaha mereka tawaf Jadi sebagaimana mereka tawaf atas langit tu, maka kita juga tawaf bumi ni, iaitu di Kaabah Kita menyerupai malaikat yang mendekat dengan Tuhan, yang mana mereka melilingi sekitar arasy mereka tawaf arah Tuhan tamu menyerupai malaikat. Yang keduanya, tawaf kita ni, tawaf Kaabah ni bukan tawaf dengan tubuh badan saja bahkan tawaf juga dengan hati iaitu dengan menyebut nama Tuhan Rabbul Bait, Tuhan pemilik Kaabah ini sebab itulah kita waktu mula-mula nak start tawaf pun kita niat dulu dan kita takbir Allahu Akbar, kita kucuk ajak surat semua sekali ataupun kita isyarat kemudian kita pun tawaf kemudian waktu tawaf tu kita berdoa, kita berzikir, kita baca Quran. Bila sampai antara dua rukun, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah Jadi sepanjang tawaf kita tu, kita bukan tawaf dengan tubuh badan saja, bahkan kita juga tawaf dengan hati kita, dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagaimana kita memulakan tawaf dengan takbir Allahu Akbar, dan kita berakhir pun dengan doa semua sekali, maka begitulah juga hati kita, lidah kita juga kena tawaf sama, iaitu dengan berzikir, dengan mengingat dia Allah Subhanahu Wa Taala. So yang keduanya disebut sini, dua kawan, yang ketiga Yang ketiga yang tawaf ni sebenarnya kata dia, dalam amalan orang tawaf ni sebenarnya mereka menjelmakan macam mana kita ni dalam kehidupan ni mestilah ke mana-mana pun kita mesti berpegang kepada akidah tauhid. Satu je. Gilah mesti ke mana-mana pun, pergi negara mana ke, hijrah mana ke, musafir mana ke, nego ke, jual ke, hijau ke apa ke, kita tak boleh lari daripada duk musing akidah tauhid. Kita hanya mentauhidkan Allah. Sebab itulah bila-bila masa sahaja kita kena semaya, kita kena berzikir, berdoa dengan Tuhan. Dan orang yang tawaf juga dalam amalan mereka menunjukkan mereka ni berpegang dengan akidah tauhid.
Dan mereka mengikhlaskan pengabdian diri mereka hanya kepada Allah Ta'ala sahaja. Kamu teringat lah tawaf ni, kalau zaman dulu lah, orang zaman dulu, orang Arab zaman dulu, dia suka kalau dia sebut syair-syair lah. Antara syair yang banyaknya dia bersebut berkenaan dengan ni lah, berkenaan dengan kasih lah, cinta seorang lelaki terhadap seorang perempuan lah. Laila Majnun lah, ringkasnya Laila Majnun lah. Jadi Majnun ni lah, dia hari-hari dia pergi rumah Lailah lah. Dia tak boleh kita Lailah, tak apa, tengok lipat Lailah tak apa dah. Dah. Jadi dia pergi sama Lailah dah, ulil alik. Kadang-kadang dua tiga kali sehari dia pergi. Dah. Tengok rumah tak apa dah. Tengok selipat tak apa dah. Dah. Kalau boleh temu lagi gembira kan. Jadi Majnun ni oleh nak mengubati kerinduan dia pergi sama Lailah. Dah. Maka nak ayatnya orang yang tawah ni macam Majnun lah juga dah. Nak tunjuk kasih saya dia dengan Tuhan dah. Sehingga dia sanggup tawaf 7 kali. Musim mari kecintaan dia yang melampau, ya, yang sepenuh hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu nak ayat tawaf dah. Sebab tu tawaf tak boleh tawaf mulai dah, tawaf Kaabah ya boleh. Kalau orang tawaf kubur ke, pokok kayu keramat ke, dah. Sebab tempat keramat ke syirik tu dah. Tawaf ni hanyalah untuk Kaabah sahaja dah. Sebagaimana tawaf juga mengisyaratkan kepada mengikut ajaran Nabi kita Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh nabi-nabi alaihi wasallam dah. Sebab seluruh nabi-nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, semua nabi-nabi dan semua hamba-hamba soleh ni, mereka semua menyahut seruan dia panggil Tuhan belaka dah. Jadi perbuatan tawaf tu kita meniru perbuatan nabi-nabi, rasul-rasul dia hamba-hamba Tuhan yang soleh. Jadi semua hamba Tuhan soleh tawaf situ tu ya. Tak ada tawaf tempat lain dah. Wal yatawafu bil baitil atiq. Hendaklah mereka tawaf mengelilingi rumah yang mulia, Baitul Atiq dah. Kaabah lah. Surah Al-Hajj ayat 9. Kemudian hikmah tawaf dah. Dan rahsia tawaf. Di sana ada rahsia ibadah haji juga, iaitu melakukan sa'i dah. As-sa'i. Maksudnya kita berulik-alik daripada Safa Marwah. Dan kita berlari anak dah. Bila sampai tempat warna hijau, lampu hijau tu kita berlari anak lah. Dah, dia panggil sa'i panggil dah. Okey, apakah hikmah sa'i? Kita berulang-alik pada Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah dah 7 kali. Apa hikmah dia dah? Kata dia yang pertama sekali, ibadah sa'i ni sama dengan keadaan seorang manusia ni, dia berulik-alik temu Tuhan dah. Gi mari dah. Nak temu Tuhan dah. Kau dia lakukan dalam keadaan nak menzahirkan ketulusan dia dalam khidmat kepada Allah Ta'ala dan mengharapkan rahmat Allah Ta'ala dah. Dia pergi Safa, klik ke Marwah, pergi ke Safa pula, pergi ke Marwah semula dah. Jadi dia pergi uli-alik tu, dia apa dia nak rayaknya seorang hamba tu pergi mari temu Tuhan dah. Minta dengan Tuhan. Sebab itulah waktu kita sa'i ni, mula-mula nak sa'i ni, Nabi SAW dia naik atas bukit Safa, dia menghadap Kaabah, dia angkat taruh tangan, kemudian Nabi doa, Nabi zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kan. Nabi doa. Kemudian turun pada Safa tu, Nabi pun jalan-jalan apa lampu hijau, Nabi berunggah. Loh. Kemudian jalan-jalan semula. Naik Marwah, Nabi menghadap Kaabah semula. Nabi sebut la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Nabi doa pula kan. Jadi ulik-alik begitu ni nak menunjukkan bahawa kita ni apa-apa hajat keperluan kita kena ngadu ke Tuhan sama dah. So yang keduanya hikmah sa'i juga, kita kena ingat kita ni akan ditimbang pada hari kiamat nanti dah. Kita akan tengok
Banyak mana amalan baik kita, banyak mana amalan jahat kita. Tengok amalan baik macam mana, amalan jahat macam mana dah. Dia uli alik tengok Allahu Akbar. Bimbanglah. Dah. Jadi dia duk menunggu antara berat amalan baik ataupun sebaliknya berat amalan jahat. Dia dalam apa dia? Dalam syair juga sebenarnya. Syair dia. Sebenarnya kita seolah-olah bukan mendesak mana berulang-ulang kali dengan penuh kesungguhan kita minta Tuhan turunkan rahmat kepada kita dah. Dengan penuh kesungguhan kita pergi, kita hunggah, kita pergi pula, kita hunggah pula dah. Dengan penuh kesungguhan kita istimtar rahmatillah, minta Tuhan hujani, Tuhan turunkan rahmat dia kepada kita dah. Dia dalam syair juga yang ketiganya, dalam syair juga sebenarnya menunjukkan rendah dirinya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dia maha kuat lagi maha perkasa dah. Dia kita meniru perbuatan Sayyidah Siti Hajar dah. Sayyidah tu Hajar dah. Ke Siti Hajar dah bila habis dah air orang ditinggal ke Nabi Ibrahim, dia habis dah makan ni utama tu semua sekali. Jadi Siti Hajar pun cari air dah. Anak dia teriak, Nabi Sallallahu teriak nak air. Dia tinggal anak dia pergi dah antara bukit Safa dan Marwah. Dah tengok ada air ke tak, tengok ada orang ke tak dah. Dia hunggah lagi, hunggah mari. Maka kita meniru perbuatan dia dah. Kerana pergerakan dia ni gerak-geri yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merupakan sunnah yang berterusan sehingga hari kiamat dah. Yang mana manusia disuruh beribadat dengan melakukannya dah. Dah. Jadi kita meniru perbuatan siapa dia? Siti Hajar dah. Dan selaginya ibadah syair ni juga sebenarnya menunjukkan wajibnya kita berusaha mencari rezeki yang halal. Dia galakkan supaya kita bekerja. Dia jauh daripada sifat malah. Dah. Pergerakanlah kata tu, syair tu. Jalan-jalan hunggah. Lepas jalan-jalan naik daki pula. Lepas turun pula. Lepas jalan-jalan lepas hunggah. Lepas jalan-jalan lepas daki pula. Lepas turun. Dah. Jadi manusia kita kena berusaha mencari rezeki. Sebagaimana Siti Hajar mencari air untuk menjadi minuman untuk diri dia dan untuk anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dah. Dan Tuhan tidak akan mensia-siakan orang yang berusaha. Asalnya Mekah ni tak ada pokok kayu, tak ada air, tak ada dah. Tapi oleh kerana usaha dia, kesungguhan dia, tapi akhirnya Tuhan waktu bi air dah. Mengalir air dah. Kita ada cerita dah. Waktu mengalir air tu air mengalir biasa ya. Tapi Siti Hajar gali jadi telaga. Dah. Lepas pada tu kaum Jurhum dah, orang Yaman ni, mereka tengok burung berlega-lega di sekitar Mekah lah. Dia kata ada gapo burung berlega-lega dah. Kawasan tak ada air sini ni. Tapi dia kata tengok burung berlega tu ada air. Jadi akhirnya mereka minta izin dengan Siti Hajar untuk hidup dekat dengan mereka dan berjiran dengan mereka dah. Di akhir sekalinya Nabi Ismail berkahwin dengan Arab Jurhum lah. Jadi sebenarnya Nabi Ismail ni bukan Arab sebenarnya dah. Dia bukan Arab tapi dia berkahwin dengan orang Arab. Jadi keturunan dia tu keturunan Arab lah. Jadi perbuatan syair ni sebenarnya simbolik kepada kita ni kena bekerja dan berusaha mencari rezeki yang halal dah. Walaupun susah setahu mana sekalipun, walaupun pada pasir bagaimana dilakukan oleh Siti Hajar. Kalau ni pada pasir lah ni pun Tuhan bagi rezeki ke boleh tubik minyak. Dah. Minyak orang Arab dah. Pada pasir ke boleh ada? Nan tak boleh, air tak ada. Lah. Tinggi-tinggi pun memang kambing. Lah, berpindah tanda. Tak ada lah. Jadi harap pada minyak. Allah ni tu minyak. Siapa orang Arab ni, negara Arab ni negara paling kaya sekali. Sebab apa? Sebab sumber minyak dah. Kita minyak kita laut, minyak dia darat. Dah. Hebat dia. Kemudian seterusnya amalan haji lagi lah wukuf di Arafah. Apakah hikmah wukuf di Arafah? Ni betul ni dia kuliah tadi orang start wukuf.
dah. Pukul 5 nak kira agak pukul 12 1 2 3 4 5 5 je dia wukuf dah. Kalau pukul 5 kan pukul 10 hari ni dah. Sekali masih wukuf lagi dah. Nabi SAW wukuf, Nabi khutbah, Nabi semaya jamuk di Arafah. Kalau Nabi wukuf, Nabi tak berhenti. Nabi doa dengan Tuhan, tak berhenti Nabi doa sehingga tergelam matahari. Tergelam matahari, Nabi pun pergi ke Muzdalifah pula dah. Nabi semaya di Muzdalifah pula dah. Jadi di dalam amalan wukuf ni apa dia pengajaran kita boleh ambil dah. Rahsia dia. Kata dia orang yang melakukan haji di Arafah tu, dia kena ingat hari kiamat dia perhimpunnya seluruh umat manusia. Dia perhimpunnya besar manusia dah. Akan dibentak pada hari pada mahsyar nanti dah. Situlah tempat yang dia patut ingat pada mati, yang mana seseorang itu akan berpindah kepada Tuhannya dengan kain kapel serupa dengan kain ihram juga dah. Orang ramah kain putih lah kau. Jadi kita ingatlah, ingat terhadap perhimpunan hari kiamat, dia ingat pada hari kematian dah. Sebagaimana seseorang itu juga kena ingat bahawa dia kena tinggal semua kelazatan dunia dah. Dah. Di Arafah kau orang ramah berteruk-teruk pula, masing-masingnya nak memenuhi hajat masing-masing dah. Tak ada nak mewah, nak duduk hotel, tak ada, duduk di luar lah, dari kemah belakang dah. Jadi kita terpaksa tinggal kelazatan dunia dan syahwat hawa nafsu dah. Jadi ini semua sekali mendorong kita dan menolak kita supaya kita hanya memohon kepada Allah Ta'ala sahaja dah. Dia bersungguh-sungguh melakukan amal soleh sahaja dah. Sebagaimana seseorang itu kena fokus ke dalam perhimpunan pada di Arafah tu, dia kena fokus ke ingat kepada hari kebangkitan selepas mati dan huru-hara hari kiamat dah. Supaya dia mengambil persediaan untuk melakukan amalan-amalan yang baik dah. Dia kena bersatu dah, kena bekerjasama dah. Kita ni kalau tengok mati duk bala, duk bala aku duk bala, kata kau mu deki aku deki dah. Tak habis-habis. Cuba kita ingat mati. Kalau aku mati esok ke ni warna agak dah. Kadang hati aku ni benci kat orang, bermusuh dengan orang dah. Gini macam mana dah. Jadi perhimpunan daripada Arafah ni supaya kita buang sifat-sifat yang buruk ni, boleh ada perasaan benci ke iri hati manusia. Kita kena ada kesatuan, dia kena berlemah lembut bersatu hati untuk menghadapi hari kiamat dah. Tidaklah perhimpunan daripada Arafah itu kecuali kita penuhkan dengan rasa takut dah. Dia tangan yang terangkat dengan penuh harapan, dia lidah sebut doa dah. Dia minta doa dah. Dia harapan yang jujur dah kepada Allah yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Penyayang. Kau di Arafah juga dah. Tapi dia tu basik dia dia kata orang di Arafah ni dia duduk apa dia lah patutnya ada perkara yang patut lakukan pada Arafah ni. Arafah ni kau dia patut buat ni. Tadi dah sebut tadi. Kita kena pergi awal sebelum daripada gelincir matahari, sebelum zuhur. Kamu dia dengar khutbah sembahyang jamuk. Kamu lepas jamuk kan masing-masing masuk kemah kan doa masing-masing kan. Nak berzikir ke apa. Jadi dia ada zikir hok ramai-ramai ke maya hajat ramai-ramai tak ada dah tu. Dah. Tidak kata tu ceramah bukan tak ada dah. Masing-masing berdoa dengan Tuhan. Bagaimana Nabi dia duduk berdiri, Nabi duduk angkat tangan ya. Siapa tu boleh matahari dah. Inilah rugi lah kalau orang tak mengaji hadis Nabi, tak tahu bagaimana Nabi buat, rugi dah pergi Mekah dah. Orang buat gitu maka buat gitu lah. Tak macam-macam lah, macam-macam. Sebab itulah lepas pada wukuf tu malam tu mabit Muzdalifah lah. Mabit ni kalau mengikut Dr. Basik dia kata mabit ni bermalam betul lah. Dia kata malam tu bangun mai tahajud kau tak ada lah. Nabi tidur betul-betul sebab esok kena haji pula, nak amalan pula. Esok kena gerak lagi, nak melontar lagi, nak cokor lagi, nak sembelah lagi, nak pergi Mekah rawah pula dah. Jadi malam tu berehat saja dah. Jadi orang kita ni duduk
duk munajat lah malam itu. Dia duduk apa dia sembahyang tahajud lah, berjemaah lah, dah macam-macam. Jadi kalau kita tak ikut hak Nabi buat kak, jadi kita menyusahkan diri kita sendiri, meletih diri kita sendiri lah. Hak Nabi buat kita tak buat, hak tak buat kita buat. Ada hak balik ikut habis. Sebab tu kena ada pembimbing dah. Orang yang melakukan betul-betul menepati perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu hikmah, beberapa hikmah daripada amalan wukuf dah di Arafah dah. Kemudian seterusnya amalan haji juga melontar jamrah dah. Melontar jamrah ni hari yang ke-10 so yang melontarnya dah jamrah Aqabah. Kemudian hari ke-11, 12, 13 tiga jamrah melontar dah. Dia boleh juga untuk orang olahraga 2 hari saja, 3 hari lah kali 10 dah. 10, 11, 12. Kemudian boleh balik lah. Tapi kalau orang olahraga dia kena melontar 3 hari, 4 hari sekali dengan hari 10 dah. Kata dia sesungguhnya melontar jamrah itu pertama sekali tanda dan isyarat simbolik kita mengikut panduan Nabi Ibrahim AS yang memerangi syaitan dan waswahnya dan syaitan nak menyesatkan manusia dah. Katanya wallahu alam lah, waktu Nabi Ibrahim nak pergi ke tempat nak sembelih Nabi Ismail, maka syaitan berkali-kali menyekat dan menghalang Nabi Ibrahim dah, dan menimbulkan waswah dan syak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun ambil batu lepah syaitan, pekuk syaitan dah. Jadi amal tersebut diteruskan dalam ibadah haji dah. Sebagaimana juga melontar ini merumuskan kepada kita wajibnya patuh pada perintah Allah Ta'ala dan suruhan-suruhannya dah, supaya kita termasuk golongan-golongan yang berbuat baik dah. Apa saja Tuhan suruh? Tuhan suruh melontar kita melontar, Tuhan suruh wuku kita wuku, Tuhan suruh bermalam kita bermalam, Tuhan suruh tawaf kita tawaf, Tuhan suruh esek-esek itu belaka dah. Supaya kita termasuk orang-orang yang al-muhsinin, orang yang betul-betul buat tekun apa Tuhan perintahkan dah. Dia kita melemparkan nafsu syahwat dah. Bukan lempar batu saja. Kena ayat kita lempar belaka, kita korbankan belaka harta benda kita, nafsu syahwat kita untuk agama dah. Bukan sekali, 7 kali. Bukan sebut asa berjamrah ya. 3 jamrah. 3 kali 7 apa? 21. 21 dia pula buat 3 hari pula dah. 21 apa? 64. Campur dengan 7 apa? Dah. Oh banyak kali tu. Maksudnya setiap masa berulang-ulang kali kita kena didik diri kita, kena lepah, kena buang sifat-sifat buruk kita, sifat-sifat mementingkan diri sendiri dah, cinta pada dunia dah. Itu simbolik dia lah. Dan ni simbolik nak kebencian kita kepada sifat-sifat mazmumah dah, yang kita buat jauh-jauh dah. Dia kita penuh tekad lepah juga batu, lepah batu biar tak jatuh, biar kena batal Aqabah tu kena masuk dalam lubang dia lah. Dengan penuh kesungguhan kita buat dah. Utik batu lagi, lepah pula lah. Dan yang akhir sekalinya rahsia daripada menyembelih binatang dah. Orang yang melakukan haji tamattu' dengan haji qiran, dia dikenakan sembelihan, dan sembelihan wajib lah, sembelihan dam dah, seekor kambing dah. Begitu juga orang yang melakukan kesalahan, dia kesalahan besar dalam ibadah haji juga kena sembelih kambing juga. Begitu juga disunatkan orang yang nak pergi Mekah menghadiahkan sembelih binatang juga sana dah. Dan bagi mazhab Syafi'i, korban ni untuk orang di Mekah dan untuk orang duduk di negeri masing-masing dah. Jadi sembelih tak kira lah, sembelih hadiah kau, sembelih dam kau, sembelih kerana apa dia kiran muta'amutuk kau, kerana kesalahan kau tak kira lah. Kata dia menumpahkan darah ini merupakan simbolik kepada dalam nak membina kekuatan ni kita kena menumpahkan darah dah. Betul tak? Dalam nak membina kekuatan ni kita kena menumpahkan darah dah, kena sanggup berkorban lah maksudnya dah. Gitu. Dia bukan sembelih lembu sahaja, sembelih hutan saja dah. Sembelih kambing saja dah. Bahawa kita nak sembelih nafsu ammarah bisu dah. Dia kita nak hidupkan tubuh manusia ni, nak bubur ruh-ruh yang ada kebaikan
Ruh-ruh yang bersifat dan mempunyai azam yang tinggi dah. Tu. Jiwa yang besar dah. Itu yang pertama lah. Yang pertama sekali korban apa dia sembelih binatang ni menandakan pengorbanan. Yang keduanya nak menghidupkan ruh dah, ruh semangat dah. Yang keduanya sembelih juga sebenarnya nak menzahirkan kita mensyukuri nikmat Allah. Kelapangan itu Tuhan bagi. Dah Tuhan bagi perniagaan kepada kita, Tuhan bagi duit mudah kita dah. Tuhan bagi go-to-go ni kita ada orang lain susah. Ayah buat kerja kita ni mudah-mudah lah. Masuk dah, masuk duit dah. Jadi kita gunakan sebahagian harta kita untuk menzahirkan kesyukuran pada nikmat Allah Taala dan berkongsi dengan kaum muslimin dah. Dengan fakir miskin pada hari raya dah. Dua, yang ketiganya dalam ibadah korban ni juga, dalam ibadah sembelih binatang ni juga mengingatkan kita kepada perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mana beliau bertekad untuk menyembelih anaknya Ismail kerana menyahut seruan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bila Tuhan tahu kejuruan Nabi Ibrahim, wa fadainahu bi dzibhin azim, Tuhan kati, Tuhan tebuh dengan sembelih yang besar dah. Kemudian sembelih besar kibas. Sebab Nabi sendiri pun sembelih kibas juga. Jadi sembelih itu menjadi sunnah yang diikuti, yang dilakukan setiap tahun kerana mengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi ni bawa binatang hadiah daripada Madinah pergi ke Mekah, Nabi sembelih yang tersebut dah untuk menghadiahkan kepada Mekah dah. Itulah beberapa pengajaran dah. Ada lagi tak sebut ni sini ni. Ada tak sebut kita? Cukur, gunting rambut. Oh tak sebut. Tak sebut juga. Sebab apa waktu kita ni ihram tak boleh kita gugurkan rambut. Tak boleh gunting misah, tak boleh gunting bulu-bulu mana ada. Kemudian lepas pada habis ibadat tu barulah kita dibolehkan gunting misah ke, gunting rambut, cukur rambut ke, baru boleh dah. Jadi cukur rambut, gunting rambut ni simbolik kepada kita nak buang dah saki baki, kotor-kotor rehat daripada tubuh kita ni. Kita nak bersih tubuh kita dan nak buang juga sifat-sifat mazmumah ni untuk menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala dah. Untuk beribadat Allah Taala dah. Dan cukur dan gunting rambut juga tanda kita taat Tuhan. Tuhan suruh kita jangan gunting, kita jangan gunting. Tuhan suruh kita gunting, kita gunting. Mana? Tu hikmah dia lah. Tu hikmah daripada. Jadi apa kita sebut tadi tu petikkan daripada banyak buku-buku lah. Ada dekat dengan 10 butir buku yang menyebut tentang rahsia haji, kefahaman berkenaan dengan ibadah haji haji dengan kiamat rahsia ia di sebalik ibadah haji apa dia keadaan salaf, ahwalus salaf ketika melakukan ibadah haji macam mana faedah-faedah dan manfaat-manfaat daripada ibadah haji dan petunjuk Rasulullah SAW dalam ibadah haji dan nasihat untuk orang yang melakukan haji sebab itulah orang yang melakukan haji juga, kalau kita boleh ambil selagi lah hikmah daripada ibadah haji juga, orang yang melakukan haji disuruh supaya menjauhi man hajjal baita aw tamara fala junaa fala rafatha wala fusuqa wala jidal fil haji. Tak boleh mencarut, tak boleh melakukan dosa, tak boleh berbantah-bantah balah-balah dalam ibadah haji Jadi al-rafas ni sama ada haji ke tidak haji ke memang kita ditegah tapi benda ni lah yang banyak melalaikan, mengeruhkan hidup kita dalam beribadat Tuhan lo ni ke macam-macam lo ni ke skrin telefonnya, TV-nya, oyernya, majalah bukunya, macam-macam ni ar-rafas, benda yang boleh merosakkan ibadat kita dan kehidupan kita So yang kedua al-fusuq perbuatan yang fasik perbuatan dosa lain juga boleh merosakkan kehidupan kita. Dan yang ketiganya merosakkan juga ibadat kita jidal, kita suka berbantah-bantah, berhujah-hujah balah dengan tu berdebat orang Jadi ketiga-tiga perkara ni Tuhan suruh kita jauhi supaya kita dapat bersatu dalam perhimpunan yang besar dan tidak ada masalah waktu kita melakukan haji sebab itulah kalau kita pergi Mekah kalau ada perhimpunan antarabangsa kita boleh tengoklah. Sebab itulah orang Saudi sendiri dia puji orang Malaysia ni, dia kata orang Malaysia ni bagus baguslah
sifat lemah lembutnya, tak berebut dengan orangnya dah, sikap suka mengalahnya dah. Kalau orang lain berebut habislah dah, ada di sebelah dah. Jadi menyebabkan mereka ni malu dengan kita dah. Sebab itulah memang adab yang Tuhan wajibkan kita waktu melakukan haji. Fala rafata wala fusuqa. Tak memang orang Arab ni memang suka balah. Dia suka balah, dia suka tekin, suka gocoh dah. Waktu hamba pergi umrah tahun berapa? 2-3 tahun lepas. Di Madinah ke dekat hotel kita tu banyak tempat jual kan. Orang bergocoh semua dah. Pekerja dengan token dia bergocoh. Sama-sama token bergocoh juga. Kau belana habis dah. Arab tak boleh. Dia suka balah. Cik ni balah juga dah. Jadi dalam ibadah haji ni sebenarnya nak membentuk ikatan, hubungan rapat dan kesatuan umat Islam dah. Supaya mereka ni sama-sama berfikir dia menyelesaikan masalah. Sejagaklah. Itulah beberapa perkara yang sempat Abah sebut malam ni berkenaan dengan rahsia-rahsia dan apa dia? Hikmah-hikmah daripada ibadah haji dah. Kemudian ibadah-ibadah lain tu sebut lebih kurang ibadah umat dia korban dan sebagainya lah. Dan mungkin hak akhir sekali lah, ada 2-3 minit lagi. Mungkin hak akhir sekalinya kenapa kita disuruh berpuasa pada hari Arafah. Kenapa kita disuruh supaya melakukan ibadat solat hari raya, ibadah korban dah. Itu pun ada rahsia juga dah. Apa tu? Yang Nabi sebut orang yang puasa Arafah ni Tuhan hapuskan dosa tahun lepas dan tahun yang berbaki. Al-madiyah wal baqiyah. Tidak ada puasa yang lebih afdal, besar pahalanya lebih daripada puasa hari Arafah dah. Ada orang puasa hari ni hari Jumaat, ada orang puasa esok, ada orang puasa 2 hari, ikutlah asalkan puasa lah. Yang balas-balas saja puasa tak. Jadi macam Bani Israel pula katanya dah terbasik dah. Ni kan dia kata puasa Jumaat, ada kata puasa satu, ada orang kata 2 hari puasa dah. Tiba-tiba balas-balas tak puasa 2, balas saja dah. Nak puasa lah. Jadi puasa hari Arafah ni besar pahala dia dah. Sehingga dihapuskan dosa setahun lepas dan setahun berbaki dah. Yang keduanya, kita disuruh supaya sembahyang hari raya. Dalam hadis Nabi sebut, inna awwala ma nabda'u fi hadzal yaum an nusalliya thumma narji'a fananhara faman fa'ala faqad asaba sunnatana. Nabi kata sesungguhnya perkara yang pertama yang kita akan mulakan lakukan pada hari ini, hari raya 10 Zulhijjah ni, ialah kita keluar sembahyang raya dulu. Kemudian kita balik ke rumah, kita pun sembelih binatang dah. Faman fa'ala, mana-mana orang yang melakukan sebagaimana hak Nabi sebut ni, faqad asaba sunnatana, telah menepati sunnah kami. Kemudian maksud dia hanya kita ni pertama sekali kena ikut sunnah Nabi dah. Dalam menyambut hari raya ke, dalam berpuasa ke, dalam melakukan ibadah haji ke, apa sahaja kena ikut sunnah Nabi dah. So dan yang keduanya, antara sunnah Nabi nya kita melakukan sesuatu mengikut tepat pada masanya dah. Bukan sembelih dulu baru semaya dulu baru sembelih, ikut tertib dah. Ikut tertib, semaya dulu baru keliling rumah baru sembelih dah. Jadi dua, yang ketiganya kita buat hal Nabi buat. Tu asal sunnah Nabi semaya kita semaya, Nabi sembelih kita sembelih. Faqad asaba sunnatana, dia telah menepati sunnah kami dah. Jadi kehidupan kita ni kena menepati sunnah Nabi SAW. Sebab itulah ibadah haji sendiri pun Nabi kata khudhu anni manasikakum, ambillah kamu ibadat haji daripada aku. Sebab itulah sahabat-sahabat sungguh sampai 100,000 orang lebih sahabat keluar dan menyaksikan macam mana perbuatan Nabi. Sehingga Nabi waktu ibadah haji itu Nabi tawaf naik unta dah. Atas unta Nabi tawaf dah, supaya orang nampak belakang, supaya orang tanya Nabi boleh nampak Nabi dah. Pun atas unta juga dah. Nabi khutbah pun atas unta juga dah. Tengok Nabi, sungguh-sungguhnya Nabi nak mengajarkan dan nak menyampaikan agama dah. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah dah. Nabi telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah tanggungjawab dia, dan Nabi telah menasihati umat dah. Sebab tu Nabi tanya dalam ketika khutbah haji, ala hal ballagtu dah. Wahai umat Muhammad, wahai umat Islam, ala hal ballagtu, adakah aku telah sampai kepada kamu dah.
Maka Nabi kata Allahumma syahad dah. Allahumma syahad, Allahumma syahad dah. Jadi itulah sebut sedikit apa ni? Ya. Jadi kalau tidak, kalau lagi itu kalau terkosong ni, ada kan? Tapi macam mana juga kita ikut baru kita bocor, ada. Okey, sekarang ni hari raya kita dengan Saudi berbeza dah. Saudi buat raya hari Sabtu, kita raya hari Ahad dah. Jadi soalannya, boleh ke tidak kita puasa esok? Kalau nak kira esok Saudi raya dah. Kalau kita puasa ke jatuh hari raya kita puasa, mana boleh puasa hari raya kan? Haram lah. Jadi soalannya macam mana? Ni perbincangan panjang lebar lah. Sebenarnya ada dua pendapat lah. Dua pendapat. Ada setengah orang dia puasa hari ni kerana ikut Arafah perbuatan wukuf pada hari ni. Dan sebahagian lagi kata setiap negara mengikut mereka melihat pada anak bulan masing-masing. Sebab dalam hadis Nabi kata sumu li ru'yatihi, puasa pun kalau melihat anak bulan, dia bahaya pun dia melihat anak bulan juga dah. Sebagaimana Ramadan puasa melihat anak bulan, gaya nak anak bulan, maka kita tempat kita pun kita juga. Lah bukan ikut Saudi dak. Kita puasa ikut Saudi ke? Tak ikut Saudi. Kita gaya ikut Saudi ke gaya puasa? Tak ikut Saudi juga. Jadi apa gaya haji ikut Saudi? Dah. Tu orang kata kena ikut Saudi lah. Dah. Jadi dia pakai hujah tu lah. Jadi banyaklah Dr. Firanda pun sebut, Dr. Basik pun sebut, Dr. dia ramai lah 4-5 orang dah. Dia banyak juga. Dan mereka juga sebut dua-dua pendapat lah. Jadi jawapan dia tidak haram dah, tidak haram. Sebab kita ikut perkiraan tempat kita dah. Kalau ikut tempat kita pun pagi tadi, tengah hari tadi tak ukur lagi. Pukul 5 baru ukur. Dah. Kerana kira lewat sikit lah kita ni. Jadi orang kata kena ikut tempat kita ni, dia kata kalau semaya ikut tempat kita. Kita ikut semaya, kita ikut Saudi, kita ikut tempat kita. Semaya. Waktu semaya. Dia mungkin dia semaya raya, dia semaya. Lewat oleh kita, tikar hujah kan. Jadi gitu lah juga dah. Jadi orang yang berpegang kepada hujah bahawasanya setiap negeri mereka berpandu kepada melihat 6 bulan masing-masing. Dan mereka kata tak apa, boleh puasa esok lah. Boleh puasa esok, tak ada masalah dah. Sebab esok tak raya lagi tempat kita ni, sana baru raya dah. Kalau tempat kita raya dah esok tak boleh puasanya. Gitu lah. Jadi orang kata puasa hari ni ke, esok dia tak puasa lah, cuma tak raya lagi lah. Dah. Ada lagi soalan? Tak ada dah. Semoga kita dapat mengerjakan ibadah puasa Arafah dan dapat menyambut hari raya mengikut sunnah Rasulullah SAW, dan kita dapat menjauhi perkara-perkara yang dilarang waktu kita menyambut hari raya. Jangan kita melakukan perkara-perkara yang Tuhan larang, membazir ataupun melakukan perkara-perkara yang tidak disyariatkan oleh Nabi SAW. Kita buat Nabi buat, kemudian kita buat Nabi tak buat dah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.